الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Syukur kita pada Allah SWT pada malam ni dapat lagi kita menyambung kuliah kita. Itu masih lagi di bawah bab mayat itu diazab dengan sebab tangisan ahli keluarganya. Hadis 537. Hadis Aisyah wa Ibn Umar radhiyallahu anhum an Urwata qala dzakara inda Aisyah radhiyallahu anha anna Ibn Umar rafa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam innal mayyita yu'azzabu fi qabrihi bibuka'i ahlihi faqalat wahila Ibn Umar rahimahullah innama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la yu'azzabu bi khati'atihi wa dhanbihi wa inna ahlahu la yabkuna alayhi al-an qalat wa dhaka mithlu qawlihi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-qalibi wa fihi qatla badrin min al-musyrikin faqala lahum ma qala innahum la yasma'una ma aqul innama qala innahum al-ana la ya'lamuna annama kuntu aqulu lahum haqqan ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار. Hadis riwayat daripada Urwah katanya ada seseorang menyebut kepada Aisyah, ada orang yang menyebut sesuatu dekat dengan Aisyah, iaitu apa? Ibnu Umar telah menisbahkan kepada Nabi SAW sebagai berkata, sesungguhnya mayat itu diazab di dalam kuburnya kerana tangisan keluarganya. Maka Aisyah berkata, wahila Ibnu Umar, Ibnu Umar telah tersalah, yakni telah tersalah dalam mendengar hadis. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Sebenarnya Nabi SAW bersabda, innahu la yu'azzabu, dia itu, maknanya orang yang mati itu diazab kerana kesalahan dan dosanya. Jadi ini merujuk kepada hadis yang kita baca baru ni. Aisyah berdalilkan kepada ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu diri yang berdosa itu tidak menanggung melainkan dosa dia tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang yang lain. Jadi kata dia, wa inna ahlahu, sesungguhnya ahli keluarganya itu menangisinya sekarang ni. Jadi azab itu adalah kerana dosa dia sendiri, dan orang yang ahli keluarga dia yang menangisi dia tu, menangisi kematian dia, itu dikira sebagai menambahkan lagi azab, ataupun sebab dia kena azab tu tidak semestinya kerana tangisan keluarga dia, tetapi oleh kerana dosa dia itu sendiri. Dan kita telah bicara panjang lebar baru ni. Antaranya, dia tu sebelum dia mati dia tidak pernah pesan pun supaya jangan meratap kematiannya. Dia tidak pernah tegur, dia tidak pernah cuba untuk baiki adat jahiliah tersebut.
Maka sebab itulah bila ahli keluarga dia menangisi juga, dalam keadaan dia lah puncanya yang mengabaikan, mencuaikan pesanan itu, maka dia patut diazab. Jadi Aisyah kata hak menangis itu menangilah, tapi dia diazab kerana kesalahan dia sendiri. Kata Aisyah, wa dzalika mithlu qawlihi, ini adalah seperti apa? Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tepi telaga, qalib, telaga buruk, di tepi telaga semasa peperangan Badar. Wa fihi, padanya itu di dalam qalib tadi, dalam telaga tadi dibuang musyrikin yang golongan musyrikin yang terbunuh, Syaibah, Abu Jahal, dan beberapa orang lagi tu. Mereka semua tu Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan supaya dibuang dalam telaga tu. Maka Nabi pun katalah, innahum la yasma'una ma aqul, mereka itu benar-benar mendengar apa yang aku katakan kepada mereka. Nabi kata lagu mana? Nabi kata fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Nabi kata kami semua telah beriman, telah beramal, dan kami telah pesan dah kepada kamu supaya beriman, beramal. Lepas tu bila beramal ni balas sebaiknya, kalau engkar, kalau kufur ni, ini dia azab yang dijanjikan. Jadi Nabi tanya, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apakah kamu telah menemui, mendapati janji yang telah diberikan oleh Tuhan kamu itu benar ataupun tidak? Amaran tentang adanya azab disebabkan engkar tu ada ke tidak? Nabi tanya. Jadi Nabi kata, innahum al-ana la ya'lamun annama kuntu aqulu lahum haqq. Mereka tu sekarang ni tahu, dengan sebenar-benar tahu bahawa apa yang aku katakan kepada mereka itu benar. Maknanya amaran yang diberikan oleh Nabi ni jangan buat main lah, kena pandai serius. Azab yang ada dalam kubur tu benar-benar ada. Jadi Nabi bercakap dengan mayat-mayat orang Quraisy yang terbunuh dalam peperangan Badar tu. Jadi mereka dapat dengar pada ketika tu. Dapat dengar pada ketika tu. Dan soalan yang Nabi kata kepada mereka tu dalam bentuk seolah-olah mengejek lah. Dulu dah, kamu engkar, kamu apa, macam-macam Abu Jahal buat terhadap Nabi. Dah, Nabi tengah semaya, pakak gi Abu Jahal kata tak ada ke siapa boleh ambil perut unta tu, mari curuh atas Muhammad tengah semaya ni. Tiba-tiba bangunlah asqal qaum, orang yang paling celaka sekali, mari ambil perut unta tu, lalu dia pun curuh atas belakang Nabi. Itu Abu Jahal setara tu, menyekak Nabi, mengganggu Nabi. Jadi padahlah Nabi kata lagu tu kepada dia sebab dia menentang. Dan Abu Jahal ni dia peringkat Fir'aun lah sebenarnya, cuma dia tak mengaku Tuhan. Penentangnya dia tu Tawuk tu. Sebab itulah kalau kita baca surah Iqra tu, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Kalau kita baca ayat tu, kalla innal insana la yatgha, manusia ni dia meta, melampau bila dia rasa kaya. Tu sifat. Ulama kata ayat tu turun berkenaan dengan Abu Jahal. Dia menentang Nabi, menyekak Nabi daripada semaya di Baitullah, ganggu macam-macam, betul. Sebab apa? Dia serah dia kaya. Jadi perangai tu macam Fir'aun jugalah. Fir'aun ni dia serah kaya. Wa hazil anharu tajri min tahti. Ni tengok ni, sungai ni ngalir bawah aku. Ngalir bawah aku. Kekayaan semua tu di bawah kuasa aku, sehingga dia kata dialah Tuhan. Jadi perangai Abu Jahal tu lebih kurang Fir'aun juga.
Kemudian Aisyah membaca, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya Allah Ta'ala kata engkau tidak dapat memperdengarkan kepada orang mati. Engkau tidak dapat memperdengarkan kepada orang mati. Jadi gapo sebenarnya tu? Engkau tidak dapat memperdengarkan orang mati, maknanya kata-kata kamu tu orang mati tak akan dapat dengar. Jadi kena takwil di situ dengan arti kata-kata kamu kepada mereka itu tidak berguna. Orang mati ni dah. Ni orang panggil masalah samat mautah. Orang mati dalam kubur tu dia dapat mendengar atau tidak percakapan orang hidup. Percakapan orang hidup. Jadi dalam bab ni macam-macam pendapat. Jelas daripada ayat ni, orang hidup tidak dapat menjadikan kata-kata dia itu didengari oleh orang yang mati dan itu berguna pada mereka. Macam kata apa, boleh ke tak demo semaya dalam kubur, kata tak, ataupun mari memberi nasihat kepada orang mati dah. Tak boleh lah, sebab dia tidak mukallaf, habis dah tempoh dia ada atas dunia sebagai hamba Allah yang mukallaf, kena semaya, kena puasa, kena zakat, habis dah. Bila mana cabut nyawa dah, nyawa kalekung tu pun walaupun hidup lagi tapi dalam keadaan gharah tu, tengah nazak tu, taubat tidak diterima pada ketika tu, sebab habis dah. Sebab dah habis dah tempoh. Pada waktu tu dia nampak dah sedikit sebanyak tentang akhirat. Jadi kalau dia beriman tak ada guna juga. Seperti Fir'aun lah. Fir'aun tu hatta iza adrakahul gharaq, bila dia nak tenggelam tu, dia kata amantu billazi amanat bihi Banu Israel. Aku ni beriman dengan Tuhan yang menjadi Tuhan kepada Bani Israel. Tapi tak ada guna. Sebab apa? Sebab iman tu iman terdesak. Jadi orang dalam kubur ni, kita nak memperdengarkan sesuatu kepada dia tak ada dapat benda dia boleh ambil faedah. Sebab apa? Sebab taklif sudah selesai dah. Kalau kita kecek dengan dia dengar atau tidak, itu sama masalah. Jadi dalam bab ni ulama mengatakan bahawa mana-mana nas yang menyebut orang mati itu mendengar, dikira sebagai mendengar. Macam kata assalamualaikum, assalamualaikum ya ahlal qabr wa inna insyaallah bikum lahikun. Bila kita pergi kubur wisalah orang mati tu dah, dia boleh dengar lah, sebab Nabi suruh wisalah. Itu apa, ucapan salam. Kemudian dengan dia jawab salam tu, dia boleh pahala ke? Tak ada. Cuma itu doa orang hidup kepada orang mati, ucapan lah, ucapan tahiyat, ucapan salam sejahtera. Ada ulama kata kalau kata dengar pun wisalah pun setakat itu lah. Maknanya kalau orang tu mari nak kecek mana dia modal kubur, tanya dah, tak boleh hejah-hejah kau kita hidup ni, boleh minta dengan Tuhan kau, tu tak ada dalam riwayat. Jadi hak adanya berkenaan dengan orang mati dengan orang hidup ni, iaitu secara keseluruhannya ada orang mati boleh dengar kata-kata orang hidup. Itu secara keseluruhan lah, bukan tiap-tiap ketika. Macam contoh tadilah, bila mana seseorang tu pergi kubur wisalah, dia jawab. Dalam hadis pun ada disebutkan bahawa orang dalam kubur ni dia mendengar tapak kaki, tapak selipar orang hidup mari.
Tapi setakat itulah. Dan satu lagi, apa yang disebutkan juga dalam kitab-kitab ni, bila kata mereka orang dalam kubur ni boleh mendengar secara keseluruhan, maka tidak semestinya dengar semua. Sentiasa dengar, tak juga. Yang ni dengar pada ketika waktu yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Seperti mana orang hidup. Orang hidup ni, dia dengar semua ke? Ada waktu dia dengar, ada waktu dia tak dengar. Jadi orang yang mati ni dia hanya mendengar bila Allah Ta'ala memberi izin untuk dia dengar. Sebab dia duduk dalam alam lain, alam barzah. Dia duduk dalam alam barzah. Tapi dengar-dengar pun tidak dapat menolong kita. Cuma sangka setengah daripada orang dia kata, bila orang tu mati, dah kita boleh minta dia tu siapa hajat kita kepada Allah. Itu tidak ada dalil. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata di sini, innaka la tusmi'ul mauta, kamu tidak dapat menjadikan orang mati itu mendengar kata-kata kamu. Yang ni kata-kata ia dapat memberi manfaat untuk mereka. Jadi orang hidup ni tidak dapat menolong orang mati, maka macam mana orang yang mati tu boleh menolong pula orang yang hidup? Kita beranggapan bahawa bila orang tu mati, dia dekat dengan Allah Ta'ala dan dia boleh tolong hajat kita. Itu tak ada, tidak ada dalil. Cuma dalam bab ni kita kena faham juga, apakah benda-benda yang dapat diberi pertolongan oleh orang hidup untuk orang mati. Maknanya kita boleh berdoa untuk dia lah. Tak payah mana Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itulah. Ataupun kalau awal-awal tanah tu dah, ataupun tengah kita sipar dia tu, kita tutup dia dengan tanah tu, kita doa Allah maghfir lahu wasabbithu fil wasabbit Allahumma Allah maghfir lahu wasabbithu. Ikutlah doa macam mana pun. Ya Allah, ampunilah dia dan berilah keteguhan kepada dia. Sebab apa? Sebab dia akan jawab soal muka nakir. Jadi nak jawab soal muka nakir ni, dia perlukan kepada keteguhan. Nabi kata, istaghfaru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Kamu hendaklah beristighfar, minta ampun untuk saudara kamu, dan berdoalah supaya dia mendapat keteguhan, jadi dalam menjawab soalan-soalan, kerana dia tu sekarang sedang disoal. Jadi waktu dia mula-mula ditanam tu, kita kena istighfar banyak-banyak untuk dia. Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah masabbithu, Allah masabbithu. Jadi orang yang ada keteguhan untuk dapat jawab soalan muka nakir ni, bila mana orang tu dia ngaku atas dunia ni, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Sebab soalan dalam kubur tu Allah Ta'ala, malaikat tanya, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, ataupun wa man muhammad, ataupun siapa orang ni. Jadi soalan tu macam mana kita nak jawab, iaitu dengan kita ngaku raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Mana raditu, mana aku puas hati Allah sebagai Rabb, sebagai pemelihara, tak cari orang lain. Dalam kita nak menyempurnakan hajat kita, dalam kita nak menyempurnakan segala kerja buat kita, dalam kita nak dapat rezeki, nak dapat manfaat, nak tolak mudarat, nak tolak bala bencana, nak dapatkan rahmat, Allah sahaja tempat kita minta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Islam itu aku puas hati sebagai agama, maknanya sebagai cara hidup, sebagai sistem hidup, sebagai satu kepatuhan. Puas hati dah dengan Islam, tak cari dah agama lain. Sebab Islam itu
Satu, inna dina indallahil Islam. Islam itu adalah agama yang diakui sah di sisi Allah Ta'ala. Dan agama Islam inilah agama yang sempurna. Sebab tu kita kena raditu billahi rabba. Aku puas hati dengan Islam sebagai agama aku ni, sebab Allah Ta'ala kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku telah sempurnakan nikmat aku untuk kamu, dan aku redha, aku perkenankan Islam itu menjadi agama kamu. Maknanya kita hidup atas dunia ni, cara mengikut, cara kita bertuhankan kepada Allah, kita berpandukan kepada Islam dan jadikan Nabi sebagai pedoman kita, pemimpin kita. Nabi Muhammadin Nabiyyan wa Rasulah, tu puas hati Rasulullah tu sebagai Nabi, sebagai Rasul. Terutamanya orang Yahudi, orang Nasrani tu, dia kena terima Nabi Muhammad. Tu sekat orang Yahudi Nasrani tu, dia tak boleh terima Nabi tu sebagai penutup kepada sekalian Nabi-Nabi. Kadang-kadang orang Yahudi ni kata Muhammad tu memang kita terima sebagai Nabi, tapi dia Nabi untuk Bani Ismail, untuk Ummiyin, untuk orang Mekah. Kita Bani Israel, kita ada Nabi kita. Itu syubhat mereka. Jadi apa yang berguna kepada mayat dalam kubur, iaitu amalan yang dia buat sebelum mati, raditu billahi rabba tu, dia menjalani kehidupan sebagai hamba Allah, ikut Islam, jadikan Nabi sebagai panduan, dia akan dapat jawab. Dan kita hak hidup ni boleh tolong dia dengan doa. Doa satu-satunya jalan yang pasti, yang diajar oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi, yang dapat menolong orang hak mati. Itu satu-satunya. Kita kena minta, ya Allah rahmatilah dia, ampunilah dia. Keikhlasan kita tu, sebab kita doa ni, kita tak cah pitih ke apa kan? Keikhlasan kita. Di antara apa dah, asbab ni, asbab kita dapat diperkenankan doa ni, bila kita doa untuk sahabat kita an zahril ghaib, dalam keadaan dia tak tahu kita doa untuk dia. Maknanya guru kita dah sakit ke apa, kita pun doa untuk dia, ya Allah sembuhkanlah saudaraku, dalam keadaan dia tak tahu. Kita doa itu, malaikat kata walaka mislu zalik, untuk kamu lagu tu juga. Jadi malaikat tolong doa untuk kita. Ni hak telah mati, dia mana tahu kita doa kita, jadi kita pun doa untuk dia. Bila kita doa untuk dia, maka kita pun dapat bahagia juga, dapat rahmat juga. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, kamu tidak dapat memperdengarkan kepada orang yang telah mati, sebab dia duduk dalam alam lain. Yaqulu hina tabawwa'u, ketika mana mereka itu menyediakan tempat mereka dalam api neraka. Tak boleh tolong, tak boleh tolong. Maknanya kalau orang tu tak ada iman, kita nak doa untuk dia pun tak boleh. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri. Jangan kamu semaya untuk mereka. Allah Ta'ala arahkan kepada Nabi, Allah Ta'ala larang Nabi daripada semaya untuk golongan munafik, dan jangan berdiri atas kubur dia. Maknanya tak sah beri penghormatan kepada kematian mereka, sebab innahum kafaru billahi wa rasulih, sebab mereka tu kufur kepada Allah, tidak pernah beriman pun, hanya kata-kata sahaja iman mereka itu. Kemudian hadis satu lagi, hadis Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat innama marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yahudiyyah yabki 'alaiha ahluha faqal innahum la yakuna 'alaiha wa innaha la tu'azzabu fi qabriha. Innahum la yabkuna 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, Nabi lalu dekat dengan seorang Yahudiyah, perempuan Yahudi, yang mana ahli keluarga dia tu menangisi dia. Jadi tangis orang hidup untuk orang mati ni,
tak ada guna. Tu hak asasnya. Dia jerit setara mana pun terbit air mata darah, tu tak akan hidup. Jadi macam mana pula tangisan tu dapat menolong orang hak mati tu? Tak boleh nak tolong lah. Bila tak boleh nak tolong, sebab itulah dikira kalau kita pakai zahir hadis mengikut Ibn Umar tadi, itu menjadi sebab kepada azab. Bila tidak dapat menolong, menyelamatkan orang hak mati, maka dia akan jadi sebab kepada azab. Jadi Aisyah kata sebenarnya Nabi lalu berdekatan dengan mayat Yahudi perempuan, ahli keluarga dia menangisi dia. Nabi kata mereka tu menangisinya, dan dia ni akan diazab dalam kubur. Maknanya tetap diazab dalam kubur, kerana dia tidak beriman kepada Allah, engkar kepada Nabi SAW. Hadithul Mughirah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man niha alaihi yu'azzabu bima niha alaihi. Riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah, katanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ditangisi, sesiapa yang diratapi, niyaha, sesiapa yang diratapi, mana dia mati tu pakak duk meratap kematian dia, pakak duk berkumpul dengan meraung, mengeluh, gapo lagi, koyok baju tapar pipi, tabur pasir atas kepala. Orang-orang yang diratapi, maka dia akan diazab dalam kubur disebabkan ratapan itu. Jadi kalau kita balik kepada pendapat Imam Bukhari seperti yang kita sebut baru ni, itu bila mana dia tu tidak pernah tegur ahli keluarga dia tu daripada berhenti buat adat jahiliah, kena berhenti. Kalau tidak, mati pun sabit juga, ada kaitan juga. Sebab itulah kita gapo-gapo ni, kalau kita serah perbuatan kita dah, idea kita yang menyebabkan kepada maksiat, orang lain tu jadi buat maksiat juga. Kita sebelum daripada mati tu kena pesan. Kalau katalah contohlah dak, gapo filem-filem lah, dia zaman dulu kan duk joget berdakak gapo semua dak, jadi dia pesan lah mana-mana lebah lah duk tayar ke gapo ke. Sebab susah tu, sebab bila dia tayar sama, orang duk tengok dia. Jadi dia tu sebab kepada orang lain buat maksiat. Lepas dia pesan, dia mau tetap juga tayar, tak boleh buat apalah dia. Tapi hak pentingnya dia sebelum daripada dia mati tu, ataupun setelah daripada dia bertaubat, dia pesan, dia berlepas diri. Kalau siapa-siapa simpan video saya, filem saya, nyanyian saya yang penuh dengan maksiat tu, minta hapuskan. Minta tolong, tolong dengan nama Allah. Contoh tak. Lepas tu kalau orang tak dengar juga, nak apa ni? Dia telah buat dah, dia berusaha dah, lari dah. Kemudian babu tasydid fi niyahah, larangan keras berhubung dengan meratap. Mana meratap ni kuku mana pun tak boleh. Tak boleh. Jadi tak boleh tu sebab apa? Kita sebut dah baru ni, itu tanda seseorang itu tidak menerima takdir Allah Ta'ala. Yang kedua, dia tidak faham hakikat kehidupan. Sebab hakikat kehidupan ni Allah Ta'ala jadikan hidup dan mati. Yang ketiga, dia tak faham bahawa dia tu, keluarga dia hak mati dah, keluarga dia hak mati, dia sendiri itu adalah kepunyaan Allah Ta'ala. Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma, atau kama qala. Lillahi ma akhadha, Allah Ta'ala ambil hak dia tu, milik dia. Hak dia bagi tu sebelum ni kamu miliki, itu pemberian Allah.
Jadi setiap benda ni bila kata makhluk, dia ada tempoh. Ila ajalin musamma, dia ada tempoh. Dia ada had, ada limit dia. Kalau kita bateri, ada limit dia. Kita berminyak, ada limit dia. Nyawa kita pun lagu tu juga. Umur kita, umur mata, umur telinga, dah. Mata kita ni lama tu ada selaput, dah. Orang tu kamanik macam-macam, dah. Lutut kita pun ada umur dia. Organ dalam pun ada umur juga. Jadi setiap daripada benda ni memang ada hak dia. Pesen makhluk, pesen makhluk lagu tu ada hak dia. Jadi bila orang tu meratap, maknanya banyak perkara dia tidak faham. Sebab itulah benda ni dia anggap sebagai jahiliah. Tak faham tentang ketetapan Allah dalam kehidupan ni. Hidup ni sementara, hidup ni adalah ketetapan Allah, ada hidup, ada mati. Semua ni milik Allah. Jadi tak terima tu mana jahiliah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qatlu ibni Harithah wa Ja'far wa ibni Rawahah jalasa yu'raf fihi al-huzn wa ana anzuru min sa'iril bab shikil bab fatahu rajulun faqala inna nisaa Ja'far wa dhakara buka'ahunna fa'amarahu an yanhahunna fadhahaba thumma atahu ath-thaniyah lam yuti'nah faqala innahunna fa'ata anhahunna fa'atahu al-thalithah qala wallahi ghalabnana ya Rasulullah faza'amat annahu qala fahthu fi afwahihinna at-turab faqultu arghamallahu anfak lam taf'al ma abraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam tatruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'ana. Ceritanya apa? Riwayat daripada Aisyah katanya bila mana sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berita kematian Ibnu Harithah. Ibnu Harithah ni Zaid bin Harithah lah, anak akak Nabi. Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ni sepupu Nabi dah. Dan Abdullah bin Rawahah. Ni bila sampai berita kematian tiga orang ni Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib dan juga Abdullah bin Rawahah. Ni dalam peperangan Mu'tah. Dalam peperangan Mu'tah ni Nabi kata, aku latih mula-mula Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah gugur, maka kamu latih Ja'far. Kalau Ja'far mati syahid, kamu latih orang lain. Kemudian kalau Ja'far ni gugur, kamu latih Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah ni mati syahid, kamu latih orang lain. Jadi tiga orang tu mati. Ia menjadi panglima lepas menggantikan Abdullah bin Rawahah tu, iaitu siapa dia? Khalid Al-Walid. Itu dalam peperangan Mu'tah. Jadi Nabi SAW duduk dan dapat dikenali Nabi tengah sedih. Yu'raf lahul huznu. Mana Nabi duduk sedih. Tak sedih apa? Zaid bin Harithah, anak dia, anak akak dia. Satu masa dulu kan, Zaid bin Harithah ni orang panggil Zaid bin Muhammad. Sebab apa? Sebab mula-mula memanglah Zaid bin Harithah tu hamba Nabi. Lepas tu bila ayah Zaid bin Harithah mari, cari-cari apa kata jejak kasih ni, tahu-tahu Zaid bin Harithah ni jadi hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga dia tu. Jadi keluarga dia kecek kira dengan Zaid ni, kata mu nak jadi hamba lagi ke? Aku nak tebus kamu ni. Dah. Jadi dia kata tak sih, aku rela jadi hamba pada Muhammad. Sebab layanan Nabi pada dia tu bukan macam hamba. Sebab itulah dia tu dikenali Hibbu Rasulillah, kekasih Nabi.
Jadi dia kata aku rela jadi hamba Muhammad. Sebab Nabi tu layan dia dengan sebaik-baiknya. Jadi lepas pada tu Nabi pun isytihar. Ketahuilah orang-orang Mekah bahawa sekarang ni Zaid bin Harithah ni sekarang ni sudah jadi Zaid bin Muhammad. Nabi buat anak akak jadi bin Muhammad. Tapi Allah Ta'ala betul balik. Sebab itu adalah tradisi jahiliah. Cuma Nabi tu buat lagu tu nak menyatakan Nabi nak naik ke taraf hamba. Orang yang ambil anak akak tu bin pada dia tu, maknanya orang biasa. Hak Nabi ni, hak asal hamba, Nabi naik taraf ke jadi anak dia. Okay, kita baca dalam sirah ke. Juwairiyah, dah. Juwairiyah, Safiyah, dah. Semua tu asalnya hamba. Tapi Nabi jadikan sebagai isteri. Nabi angkat kedudukan itu. Jadi ummahatul mukminin, ibu orang beriman. Jadi Nabi sedih lah. Zaid bin Harithah dan Ja'far, orang panggil Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Talib tu sepupu dia. Sedihlah Nabi. Jadi ulama kata di sini tak apa. Tak apa kalau kita kematian kita duduk di rumah tu dalam keadaan sedih. Sebab itulah dia panggil apa? Orang main melawak ke dah. Orang main melawak kita duduk bukan kata kita koci pintu tu. Tok semari. Aku tengah berduka dak. Dia ada tu. Mari melawak. Mari jumpa mata, memberi semangat, menenangkan. Inilah hak Nabi duduk ni. Nabi duduk pergi. Sebab ni bukan rumah dia ni. Bukan rumah dia ni. Bukan rumah Nabi. Sebab Zaid bin Harithah ni dia ada keluarga dia. Nabi kahwinkan dia tu dengan Ummu Aiman. Jadi Nabi pergi rumah dia lah ni. Nampak sedih tu pada diri Nabi. Maknanya tak apa duduk. Cuma di sini bersedih atas kematian ni boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Mana duduk tu dalam keadaan sedih, muram durja dah. Dalam keadaan sedih tak apa. Itu tanda kita ni terkesan dengan apa yang berlaku. Kematian. Sebab hak ni dah. Demon ni mati ni adalah orang-orang kanan Nabi ni. Kalau tidak Nabi tak lantik ni pergi perang Mu'tah ni. Mana orang hak Nabi sayang, orang hak Nabi harap, orang yang Nabi lantik jadi pemimpin ni. Tambah pula hak ketua. Ketua pula tambah pula keluarga Nabi. Cuma duduk tu dah dalam keadaan sederhana lah. Sedih tu tidak kata meraung dah, kaki limpala, tapak tepuk dahi. Dak lah, tapi dalam keadaan tenang. Biwaqarin wa sakinah. Duduk dalam keadaan tenang. Maknanya tenang tu orang masih lagi hormat. Duduk. Itu cara dia. Supaya tidak berlaku benda-benda yang menyalahi ketetapan syarak. Mana kalau orang tu duduk tapak pipi, mengeluh, meraung, tu tak boleh lah. Tapi tidaklah kata sengih, dak. Dak lah hak tu. Mana nampak sengih, nampak suka, dak. Kalau dia kata, orang main rumah kita sukalah. Kena tengok sebab ni waktu sedih kak. Musibah ni maknanya memang sedih tu secara fitrah. Jadi walaupun kita kata, kita ni lelaki dah, ataupun ni takdir Allah Ta'ala ni, apa kita nak buat sedihnya. Jadi kita pun nampak ceria. Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu menggambarkan kita ni tak terkesan dengan kematian. Jadi orang boleh baca macam suka, macam gembira. Tak boleh lagu tu. Itu menggambarkan ke hati. Sedangkan Nabi dah, kita baca dah di awal-awal bab ni, Nabi menangis. Nabi kata rahmat. Ada sayang kepada orang mati. Jadi kita tu tupai simpati. Gitulah sepatutnya.
Tapi orang-orang putih kan, dak orang-orang putih, negro kau gapo. Adalah ada modok atas video dak. Dia usung hanya tu macam orkestra, pancaraga dengan palu genda. Sebab apa? Sebab mati-mati dah. Tak hidup semula. Kalau sedih pun tak hidup semula. Jadi kita cara nak hadapi sedih ni kita berhibur. Di kona kau tu pula. Kita kena lahirkan suasana gembira. Punah lagu tu. Tapi ada belah Indonesia tu dia palu genda dikubur. Tu benda-benda semua tu bercanggah dengan fitrah. Dengan sunnah Nabi memang dah canggah dengan fitrah. Perasaan kita bila mari kubur sedih. Tak, kita usun jenazah pun sedih. Kalau keadaan hibah, tak, ni palu benda, tak, buat macam orkestra pancaraga, tu bertentangan dengan fitrah. Walaupun dengan tujuan nak hilangkan kesedihan, tak boleh. Sedih tu memang kena ada. Sebagai manusia mesti ada sedih. Sedih pada tempat dia, gembira pada tempat dia. Jadi Nabi duduk tu, aku tengok, kata Aisyah, aku tengok ke celah pintu. Kenapa? Ke celah pintu. Ku mana tahu? Tak. Kalau kita kat ku NC tu lah dah. Tu mungkin gitulah. Kalau gambaran kita. Zaman Nabi ada NC dah, kau tak tahu kita tu dah. Tapi lagu tu nampak ke celah pintu. Tiba-tiba ada seorang lelaki mari dia kata, keluarga wanita Hak Jaafar ni dah teriak menangisi. Nak lagu mana? Lepas tu dia pun sebutlah mereka tu menangisi, fa amarahu an yanhahunna. Jadi Nabi pun kata, gila lariannya, jangan duk teriak sangat kak, takut jadi meratap. Jadi dia pergi. Lepas tu mari pula lam yuti'nahu, seorang pun tak patuhi. Maknanya mati ngejuk ni lah, mati syahid ni mati ngejuk. Tak. Jadi sedih belaka tu, sehingga hak orang yang dikirim supaya tegur tu wat enda. Tak. Nabi suruh pergi lagi 2-3 kali ni. Mari kali ketiga dia kata, demi Allah wahai Rasulullah, mereka tu mengalahkan kita. Maknanya kita ni tak lawan. Tak lawan popok tina tu, popok wanita tu, keluarga Jaafar tu memang teriak sungguh. Kita tegur pun tak degi. Sampai kali ketiga. Jadi Aisyah kata, Nabi kata, kalau lagu tu mengambil tanah bubuh dalam mulut. Berhenti, dia berhenti lah lagu tu. Aku pun kata, Aisyah kata, tegur lelaki tadi, semoga Allah Ta'ala menghinakan engkau. Maknanya tak kena sakimu ni. Aramallahu anfaka. Asal maknanya Allah Ta'ala hinakan kamu dengan kamu ni sembah tanah. Tapi kita boleh kata sini, tak kena sakimu ni. Mung tak buat hak Nabi suruh. Maknanya kamu macam takut-takut nak tegur. Lepas tu mung ni tidak membiarkan Nabi, melainkan Nabi dalam keadaan penat. Kamu ni menyusahkan Nabi. Siapa Nabi kena oyak 3 kali, pada sekali je. Maknanya kamu tu tidak ada kekuatan nak mencegah benda mungkar. Sehingga Nabi pun kena lari banyak kali. Maknanya gini, dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar ni, kadang-kadang tidak semestinya pemimpin tertinggi pada orang bawah-bawah lak ke dia. Itu maknanya oleh kerana pemimpin ni dia banyak kerja, maka hak benda lagu ni dah tak boleh susah diri. Kalau dalam syarikat ada bidang kuasa, jabatan-jabatan tu maknanya ketua jabatan lah buat keputusan. Kalau CEO belakang buat keputusan, ni lagu mana ni kita nak baiki peti sejuk ni, di pejabat kita peti sejuk kuasa, oyak ke CEO tak pada nyusah ke dia, pada popok kamu lah nyusah. Begitu kau ni masalah keluarga Jaafar tu menangis, kamu boleh sesat, tak payah nyusah kat aku, tak payah nyusah Nabi. Itu Aisyah tegur.
Jadi honaknya di sini, mengapa disebutkan dalam tajuk ni larangan keras daripada meratapi, iaitu berkali-kali Nabi tegur. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kata dah gitu gak, ambil tanah sombak dalam mulut. Tak degi sangat. Mana sampai setara tu. Maknanya orang yang meratap orang mati ni, kita tegur-tegur dah. Bila tak degi, boleh kita ambil tanah. Tapi nak buat tu kena tengok keadaan juga. Lama ke balas pak orang mati ada pasal. Sahar pula gagal. Dia kena ambil kira lah. Sebab itulah dalam bab cegah mungkar ni dia panggil, janganlah disebabkan kita cegah mungkar ni, mungkar besar berlaku. Mungkar yang lebih besar lagi. Kalau asalnya dia teriak gitu ya, apa yang nampak? Nampak tu tumbuk orang tu, gocoh orang ni. Tu kata tu. Memang hadis suruh sombak tanah tu, tapi kena tengok, kena baca. Dia panggil kena baca. Dalam istilah dia panggil fiqh tanzil. Satu hadis, satu ayat tu bila kita faham, nak amal kena tengok dulu keadaan. Kena fikir kalau buat lah ni jadi lagu mana. Itu dia kena ambil kira juga. Terutamanya dalam bab amal makruf dan nahi munkar. Tu dia perlu kepada kefahaman ya suku pula. Jadi setakat itulah Isa tak dia lagi. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.